wabarakatuh dah selamat malam. Okay, duduk on. First time ni. Kadang-kadang Instagram on dulu, Facebook kemudian macam-macam lah. Masalah zaman sekarang. Hari ni, bukan hari ni, tak ada. Hari ni biasa-biasa je. Hari Ahad memang saya specialkan, khususkan hari Ahad exercise pagi. Semalam exercise dengan keluarga. Pagi kita jalan lah ke mana-mana. Hari Ahad exercise saya sendiri. Tapi saya sekarang dah kurang sikit lah. Tak nak lah lari sampai 2000 km macam tahun lepas. Kita buat cara lain. Tapi nanti saya update lah benda yang saya cuba buat. Dan tengok ada kesan ke tidak. Sebab body kita ni sistem biologi. Dia bukan macam Lego. Boleh letak susun tempat lain, letak buang satu, susun satu. Bukan macam tu kan. Bukan macam plasticine. Kita boleh cuit sikit, buang, tak ada. Sistem biologi. So kita kena try and test. Mana yang sesuai untuk kita buat. Yang tak sesuai jangan buat lah. Maybe nanti saya sentuh sikit pasal hidup sihat nanti, pemakanan. Sambung sikit pada minggu lepas saya ada mention makanan ni tak ada yang baik, tak ada yang jahat, tak ada yang elok, tak ada yang tak elok. Makanan-makanan lah yang kita panggil baik, sihat tu semua manusia. Dan kegunaan dia sama dia baik atau sihat tu pengalaman masing-masing. Lain orang lain. Ada orang kata jangan makan nasi kalau nak kurus, macam-macam lah. Macam-macam. Jangan makan nasi. Mana boleh orang Melayu tak makan nasi? Sambil menggelakkan diri saya sendiri. But anyway. Nanti saya kongsi sikit bab makanan Dan apa sepanjang berlaku minggu ni yang menarik, tak menarik, entah. PLN Johor baru habis malam. Johor mengundi. Saya orang Johor tapi saya tak mengundi di Johor sebab IC dah tukar KL. Ni Encik Bulat cakap kalau tak makan sayur macam mana. Memang dari kecil tak makan sayur. Boleh, tak ada hal Encik Bulat tak makan sayur, jangan takut. Tapi masalah dia bila tak makan sayur, Dr. Adib kata boleh tak makan sayur. Aku lantak lah nasi dengan ayam. Ayam ni bagus kan. Sepinggan ayam kau makan kan. Ni nak kurus ni bang. Kan? So bab kurus, bab sihat tu pun dua perkara berbeza. Kita kena tanya mereka yang betul-betul pakar dalam hal ni mengenai pemakanan. Kalau dah umur 40 ke atas, 50 ke atas, macam saya 40 ke atas, kena jumpa doktor lah yang sesuai. Tapi untuk yang masih muda, kalau tak ada penyakit dari segi keturunan dan sebagainya dan rasa masih kuat dan nak sihat, boleh amalkan benda-benda biasa yang orang sihat lain amalkan lah. Saya boleh share sikit sebanyak, tapi again untuk nasihat yang lebih khusus, jumpalah doktor anda. Jumpa doktor anda. Kita dah terbiasa jumpa doktor ni bila sakit. Sebenarnya doktor ni kita jumpa bila kita nak maklumat. Nak maklumat. Kawan baik saya, Dr. Amani di PPUM, dia memang doktor di bahagian lawatan utama. Jadi sakit apa-apa pun jumpa dia. Dia kata gemuk, dia kata kencing manis, sebelum kencing manis pun boleh jumpa dia. TB apa-apa semua boleh jumpa dia. Jumpa, jangan risau. Okay? Dan dapatkan nasihat yang paling tepat lah. Bab Encik Bulat ni tanya tak makan sayur. Macam ni lah bab makan ni kan. Yang terlatest saya baca kan, bab makan ni body kita ni adapt tau dengan apa yang kita buat. Tapi dia juga boleh adapt pada benda yang tak sihat kita buat lah. Sayur ni ada zat, ada mineral, ada benda-benda lain yang ada benda tu tak ada kat tempat lain. Kalau benda tu tak ada kat tempat lain dan ada pada sayur, kita rugilah tak makan benda tu kan. Tapi kebanyakannya ada di dalam makanan lain dan juga aktiviti lain. Jangan tak buat pula. Tak boleh makan sayur ni, saya nak buat apa banyak makan nasi lah. Nasi pun bagus. Tak boleh lah. Kan? Banyak makan ayam lah. Ayam protein kot. Protein bagus. So saya kena banyak makan ayam. Kalau dah tak makan sayur, kau makan ayam sepinggan, tiap-tiap kali makan, payahlah. So benda-benda tu yang kita kena balance kan. Okay? So masalah dia bukan sayur, masalahnya bukan ayam, masalahnya bukan nasi, masalahnya gaya kita tu. Gaya pemakanan kita. Pemikiran kita, mindset kita tentang makanan. Nak sedap je, nak lebih je. Makanan ni untuk kita tenaga. Itu paling penting. Okey, baik. Bab sihat ni saya tak nak detail sangat sebab
banyak sangat maklumat pasal sihat tak sihat ni. Saya tak nak maklumat yang saya bagi tu sampai disalah erti, sampai disalah guna. Saya bagi sikit-sikit je supaya kita boleh amal. Itu yang lebih penting. Isu dia bukan mana yang lebih baik, mana yang tak lebih baik. Tak ada isu tentang tu. Saya rasa saya dah jelas minggu lepas. Tak ada makanan yang baik, tak ada makanan sihat. Termasuklah sayur. Sayur baik, sayur sihat ni. Saya tak nak go into that discussion. Makanan ni makanan baik atau tidak, itu apa dia buat pada kita, baru kita boleh cakap baik atau tidak. There is no way that anyone can say benda ni baik, benda ni tak baik. Anyway, okay, sepanjang minggu ni PRN Johor semalam, politik, certain party menang. Saya tak boleh kongsi saya menyokong parti mana, walaupun banyak orang tanya dan sebagainya. Itu pada saya berbentuk peribadi, dan kalau saya nak berjuang atas pentas politik pun bukan sekarang masanya. Kalau ada masanya saya boleh kongsilah kali itu. Dan selain daripada itu, kalau kita bukan seorang pemain industri politik ni, apa kita sokong, apa itu, pada saya nak discuss boleh, tapi pada saya bukan tempatnya di sinilah. Boleh jumpa dengan saya, boleh bincang, minum kopi sama-sama, kita bincang pasal politik. Politik memang sangat penting. Tanpa politik kita tak dapat banyak benda. Dan politik jugalah yang menjadi makanan kita tiap-tiap hari. Kalau baca surat khabar, saya banyak berinteraksi dengan industri media masa. Memang tu antara makanan utama. Kalau makanan utama kita patut ada karbohidrat, protein dengan apa lagi satu, lemak yang sihat lah. Di media masa pula, makanan dia mesti ada jenayah, cerita politik dengan hiburan. Sukan hiburan sekali lah. Sukan ni hiburan juga, bentuk hiburan untuk orang lain. So dia kena ada politik, dia kena ada jenayah, dia kena ada hiburan. Media masa macam tu. Tapi bahagian untuk news, bahagian untuk lain, tu boleh datang dengan saya. Kita boleh bincang pasal media masa. 1 hari 2 malam pun tak habis lagi. Jangan risau. Setakat pengalaman saya ni, nak masuk surat khabar ni tak susah. Yang susah ialah apa kita nak buat lepas dah masuk surat khabar. Itu yang ramai orang sebenarnya tak jelas. Masuk surat khabar ni untuk apa? Of course, Dr. Adib boleh tolong nak keluar surat khabar. Saya sendiri pun pengalaman bukanlah banyak mana. Saya pun tak boleh nak garanti bagi bahan kat saya boleh keluar. Ini surat khabar ni bisnes orang kot. Dr. Adib bukan ada apa-apa. Tapi saya boleh bantu. Yes, definitely saya ada banyak pengalaman. Tapi pada saya soalannya lebih penting seseorang tu tanya kalau nak masuk surat khabar ialah apa dia nak buat bila dah keluar surat khabar. Apa jadi dengan sehelai kertas tu yang ada muka dia, ada cerita dia. Apa jadi dengan benda tu? You guna untuk apa? Jawab soalan tu dulu, dan kalau ada jawapan yang jelas, then anda adalah orang yang terbaik untuk keluar dalam surat khabar. Surat khabar ke, TV ke, radio ke. Baru ni, hari apa itu, saya tambah lagi seorang kawan saya, seorang pengacara Malaysia hari ini. Cik Anip. InsyaAllah tak lama lagi saya cuba kongsi atau bawa story lah, saya panggil bahan cerita daripada Insi Melaya untuk Malaysia hari ini pula. Kita tengok macam mana. Okay. Again, bukanlah kita jamin keluar situ, keluar sana. Diorang tanya, saya nak buat program ni. Tadi kan banyak kawan wartawan, panggil lah diorang datang program saya. Boy. Kan? Dia bukan macam tu. Kan? Kalau ada masa nak tahu pasal industri media masa, boleh bincang dengan saya. Dan saya akan more than happy to explain apa yang kita sepatutnya faham tentang dunia media masa. Dia bukan macam tu. Just because saya kawan dengan dia, saya boleh panggil dia datang program dan sebagainya. Itu pemahaman yang salah. Minta maaf. Tapi tak apalah, itu cerita lain. Itu pun mungkin boleh jadi satu slot lain untuk saya cerita. Media masa dan anda. Silap-silap boleh buat rancangan channel YouTube saya yang berasingan. Channel YouTube biasa saya ada. Tunggal langgang apa benda saya letak kat situ. Ada nota kelas pun ada. Ada video-video anak saya pun ada. Tapi itulah, kalau ada bahan-bahan yang saya rasa konsisten dan tetap, maybe saya buat satu channel sendirilah. Channel yang khas untuk cerita pasal topik-topik ni. Okay. Apa tadi? Cakap PRN Johor, dah cerita pasal media masa lah. Jauh kan cerita dia. Politik. Saya nak cakap, saya mention tadi saya orang Johor, tapi saya tak balik mengundi sebab IC saya dah tukar pada KL. Sebab memang kita cari rezeki kat KL, so kita mengundi kat KL lah.
Uh, kenapa saya cakap benda ni penting, menarik, sebab dia yang cerita politik ni lah yang menentukan banyak perkara dalam hidup kita. Menentukan pemimpin, daripada pemimpin telah menentukan polisi dan sebagainya. Dan kita semua sebagai rakyat berada di bawah pelaksanaan polisi apa semua itulah. Kemudahan dan sebagainya. Betul, tak semua benda kita adalah pemain dalam industri politik, tapi kita sedikit sebanyak kita adalah juga ada peranan dalam tu. Lebih-lebih lagi untuk anak-anak muda dah lulus akta yang undi 18. By the time you are 18 years old, you are now allowed, eligible for voting. Dah boleh pilih pemimpin anda sendiri. So pada saya, yang lebih penting bukan sangat kisah-kisah politik ni, orang tu orang ni jatuh ni, naik tu. Pada saya pendidikan tentang politik tu sendiri kita dah faham ke belum? Adun tu apa? Pilihan raya parlimen negeri pula kan. Kerajaan negeri tu terdiri pada apa? MP tu siapa pula? Ahli parlimen. Kenapa Dr. Mazli muncul pula dalam PLN Johor dan sebagainya? Bukan ke dia ahli parlimen? Macam tu. Benda-benda macam tu lah. Siapa dia ni? Dia ni wakil siapa? Apa kerja dia? Pada saya itu yang lebih penting sebagai anak muda atau siapa-siapa sajalah. Bila cakap pasal politik, kita nak huha-huha pasal aku sokong orang ni, aku sokong orang tu, ni aku baru dapat WhatsApp pasal ni, betul ke tidak ni kan? Pada saya yang lebih penting adalah kita faham ke tidak tentang industri politik tu sendiri. Industri politik. Just because orang cakap, orang Melayu sekarang balik semula pada bosku kan, tahyu dah tidak kan. Dia lebih suka yang itu. Macam baca berita, kita lebih tengok yang bagai hiburan. Pada saya, fakta-fakta ni adalah fakta yang entertainment, fakta hiburan. Tapi yang lebih penting, benda-benda yang serius tu ialah struktur politik negara, struktur kita yang berparlimen, tapi ketuanya adalah yang di-Persekutuan Agong. Itu lain. Dia konsep ni menarik tu. Kita tak macam British. British lebih kurang sama. Tapi kita ada berapa raja? Kita ada 9 raja kan. So raja ni, sultan ni, dia bergila-gila menjadi yang di-Persekutuan Agong. Itu sistem yang unik. Tak ada negara lain macam tu. Jadi benda-benda macam tu kita faham ke belum? Sebelum kita faham benda tu, janganlah kita duduk sibuk sangat. Siapa menang, siapa ni, siapa nak memburukkan orang. Apa nama, nak yelah, ada certain parti politik tu kita kata dah berkubur dan sebagainya. Macam pandai sangat. Macam pandai sangat. Padahal baca kat WhatsApp padahal baca dekat Facebook je. So, pada saya, tak ada masalah nak ambil tahu. Tapi, kita bekalkan diri kita dengan maklumat yang lebih penting daripada tu. Struktur politik, Perdana Menteri ni siapa, kenapa kita ada banyak Perdana Menteri bertukar-tukar, boleh ke macam tu? Tak pernah negara kita tukar-tukar Perdana Menteri dalam masa berapa tahun ni. Lompat-lompat parti boleh tukar kerajaan kat Malaysia pula kan. Macam mana ni? Betul. So kita ambil tahu dulu struktur dia. Tak detail pun tak apa, basic saja. Okay. Selain daripada tu, apa lagi? UN baru habis sesi convocation. So kepada semua yang graduate tahun ni, tahniah. Satu lagi fasa hidup anda dah habis. Kita mula lagi satu fasa. So all the best for the next adventure in your life. Dan juga esok start kelas. Rupanya esok start semester baru. Saya dah tahu esok start semester baru, tapi saya tak tahu jadual. Saya tak check lagi jadual kelas saya hari apa. Tentang esok pukul 8 kan. Tadi buat tak tahu je, tak dia bagi hari Isnin pukul 8. Semester lepas saya kena dah hari Isnin pukul 8. Tak apalah, memang kerja kita. Tak apa. Kita hadap. Itu satu benda yang kalau boleh saya share. Kita hadap je. Benda yang bukan kawalan kita, and you can't do anything about it, then the only thing yang satu-satunya perasaan yang kita rasa tak sedap, tak best tu adalah datang pada kita. Kita kena hadap. Saya ulang. Kalau sesuatu tu terjadi dan kita tak boleh kawal benda tu, tapi benda tu buatkan kita rasa sedih, rasa alah malasnya aku nak buat kan. Tips saya untuk jadi sihat adalah
Kita hadap je. Hadap je. Sebab nak buat apa? Benda kalau tak boleh buat apa-apa, tapi kita runsing kat sini, jadi yang penatnya siapa? Kita kan? Otak kita kan? Otak kita ni ada kat sini je. Dia muat kat sini untuk benda-benda yang kita kena buat. Jadi kalau kita fikir, benda yang tak boleh ubah, benda memang tanggungjawab, tapi kita nak fikir juga, buat apa? Jadi dia buang masa untuk, dia ambil masa dan ambil ruang untuk kita fikir secara lebih kreatif, nak jadikan kita lebih resilient, berdaya saing, kita buat kerja ni lebih baik. Dia ambil ruang-ruang tu. So kita buangkan benda-benda tu dan kita guna ruang tu untuk kita buat kerja yang patut kita buat ni dengan senyum, dengan ikhlas, dengan lebih baik dengan orang lain, lebih tenang. Yang paling penting tenang sekarang ni. Kalau dah start tanya kawan-kawan, umur saya, umur Dr. Zul, kawan saya, Dr. Zul official ni, Dr. Zulaidah, sama dia Dr. Zulaidah Abdullah. Kalau tanya saya, pilih tenang ke pilih kaya? Banyak daripada kita akan pilih tenang sebenarnya. Kaya kalau tak tenang, kaya kalau tak tenang, masalah. Masalah. Kalau kaya dan tenang tu, alhamdulillah lah, bonus. Tapi kalau saya tanya tadi, kalau soalan dia antara pilihan, nak kaya ke nak tenang? Umur-umur saya ni, akan pilih tenang. I don't know about you guys. Kalau you guys are much younger than me, you would like to pilih kaya tapi tak tenang, you don't mind. I tak tahu, tapi for me personally, saya akan lebih pilih tenang. 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 Benda tak payah fikir, benda tak perlu fikir, kita jangan fikir. Jangan fikir. Nampak macam, ya betul lah tadi, esok semester kelas tak tahu kelas start bila. Tak tahu. Tak apa kan? Sekejap lagi saya boleh buka email, saya tahu kelas saya apa, saya prepare lah. Saya mengajar subjek yang sama setiap semester kot. Yang lainnya adalah saya kena tahu siapa yang ada dalam kelas saya. Saya kena tahu background sedikit, sebanyak respon dia terhadap ujian, test-test yang akan saya buat. Saya akan adjust sikit content dia, depth dia, bergantung itu. Tapi content yang basic tu sama je, setiap semester kita dah ajar. So tak ada masalah. Tak ada masalah. In fact, semester ni saya suka sebab semester 2 saya ajar programming. Saya suka programming. Tutup sebelah mata atau minta saya ajar tengah malam pun tak apa. Saya suka programming. Tak kisahlah bahasa apa pun. Bahasa apa pun. Tapi secara rasmi, secara yang mengikut bukunya, saya kena ajar C++ lah. C++ dan Python. Tapi Python, kawan saya Dr. Chan yang akan cover. So saya ajar C++. C++ ni sonok, tapi untuk siapa yang first time belajar programming, dia akan rasa pening sikit lah. Pening sikit. So nak buat benda yang simple pun dia merapu-rapu panjang. But anyway, itu subjek lain, cerita lain. Sekarang tak habis pula benda yang saya nak cerita. So esok start kelas. So for student UM yang akan start kelas atau mana-mana universiti yang akan start kelas esok, all the best. Mulakan balik tenaga anda, cuti dah habis. So kita start balik semester 2. 1/4 kerajaan kata kita masuk fasa endemik. So this is how it will look like. Hidup di dalam endemik. Kelas tetap kelas, kena pergi. Kalau fakulti kata, dekan kata decide buat online, kita buat online. Kalau decide buat hybrid, kita buat hybrid. Decision tu tak akan datang tiba-tiba. Kalau dia dah plan, dah rancang, dah ada tarikh, kita sebagai pelajar, nama pun pelajar, so rancang lah. Bila nak balik, bila nak ambil exam. Kalau ada masalah, bagi tahu, jangan duduk diam-diam. Sebab bila duduk diam-diam, itu hanya akan menyusahkan diri anda dan diri orang lain. Jangan lupa, hidup ni bukan kita seorang-seorang. Banyak lagi orang lain di keliling kita, orang lain pun nak uruskan orang lain juga. Kita yang tak cuti tadi, ya betul Dr. Zul, kita memang tak cuti. Kalau tanya saya, Dr. Zul, cuti kita ni banyak sangat lah. Saya pun tak tahulah apa nak buat dengan cuti saya kan. Pada saya, cuti ni kalau perlu cuti lah. Tapi pada saya, kalau kita sihat, tak ada urusan lain, saya tak ada masalah nak kerja lah. Kerja itulah kita punya fungsi. Kalau tak kerja, saya macam pening. Tanyalah rumah saya, wife saya antara orang yang macam nak cakap, malam sebelum cuti tu mesti pergi office. Ada je kerja nak buat kan, nak siap kan. Sebelum pergi cuti tak ada pula kerja nak pergi office. Ada je kerja sebab dia risau.
tak boleh buat kerja. Macam tu, tak boleh buat kerja. So 2-3 hari kan cuti kan, tak ada buat kerja, nak buat apa? So saya siapkan kerja siap-siap. Macam tu lah lebih kurang. Nak kerja saya tak tahu kenapa. Penyakit kot. Tapi apa-apa pun, all the best untuk semua. Student ke, yang tak student ke. Esok hari Isnin kita mulakan hari dengan ceria dan sihat dan positif. Okey, sebenarnya saya nak kongsi benda lain. Dah tahu dah 9.20 lah. Saya nak kongsi sedikit tip lah. Sebab hari apa itu? Lupa dah hari apa. Sebab sekarang ni jadual saya sebagai jawatan saya yang lagi satu lah, timbalan ketua di Pusat Perkhidmatan Penyelidikan ni. Saya nak kumpul story daripada orang, warga UM. Bukan benda-benda yang signifikan dulu, benda biasa dulu. Sebab saya nak kenal siapa orangnya, siapa ni, apa dia buat, supaya saya boleh susun orang-orang ni dalam network saya untuk saya kongsi dengan media dalam angle yang sesuai. Sebab saya nak pergi ke arah lebih kepada kongsi story, bukan kongsi news. News ni via media lah cari kita, tapi benda-benda yang story. Story. So anyway, kenapa saya nak cakap tu ialah dia berkait dengan benda yang saya terfikir nak kongsi, iaitu tip-tip bila kita nak buat projek, program. Program tak kisahlah kita pelajar ke, kita staff ke, kita lecturer ke, kat mana-mana lah. Kita handle student ke, kita tak handle student ke, kita join PIBG ke sebagai mak ayah ke tidak ke. Dia sebenarnya terpakai kat mana-mana aspek kehidupan kita. Kita aktif dalam kat surau, masjid ke, kampung kita, kejilanan kita, kita boleh guna tip-tip yang saya kongsi ni. Kalau sempat saya kongsi lah, tak sempat saya kongsi tempat lain akan datang. Bukan tempat lain, akan datang. Antaranya buat program ni, pertama sekali kita kena faham kita buat program tu untuk apa. Sebab kalau saya dengan student saya selalu akan tanya, program ni untuk apa? Kenapa macam biasa-biasa je? Saya tak berapa minat buat program biasa-biasa. Sebab bila buat program biasa-biasa, biasa-biasa maksudnya kita tengok nama pun kita tahu dia nak buat apa. Macam tu. Tu maksud biasa-biasa. Sebab bila program biasa-biasa, budak yang join dan peserta yang join, dia takkan bagi benda tu sepenuh hati. Sebab dia kata, apa benda ni biasa ke, tak payahlah pergi kan. Ceramah keusahawanan contohnya. By all means, I'm not degrading bentuk-bentuk program ceramah keusahawanan. Tapi pada saya, it can be better than that. Kita buat contohnya, kita tiru sikit program. Ni saya bagi tip terus. Macam mana nak nampakkan lain daripada yang lain. So kita tengok keliling kita, apa yang orang tengah buat sekarang. Apa orang lain suka dalam industri tu, atau kalau dia berbentuk hiburan sikit, hiburan bentuk macam mana yang orang suka. Dulu saya pernah buat atau selalu buat program larian. Siapa yang kenal saya kat UM, saya dengan student selalu organise larian. Sebelum COVID lah, lama sebelum COVID dulu. Macam-macam jenis larian. Sebab dalam komuniti pelari ni, terutamanya yang dalam konsep community punya running, dia bukannya kompetitif yang running for fun dan sihat sebagainya. Dia orang suka cari kelainan. Kelainan dari segi medal lain ke, jarak larian lain ke, tema ke. So itu yang saya buat dengan student saya dulu. Bila buat program larian, pastikan ada kelainan. Dan kelainan yang paling mudah masa tu nak buat ialah tema lah. Sebab pelajar-pelajar kita memang sangat kreatif. Kadang-kadang dia buat tema lain daripada yang lain. Dia tengok event kat luar macam ni, kat UM belum buat, kita buat tema tu dan sebagainya. Saya suka nak share, tahun 2015 saya dan student college kedua buat larian warna, color run. Sekarang ni kalau kita sebut color run, orang tak heran lah. Semua orang buat color run. Beli tepung color-color tu, baling-baling kat orang. Semua orang dah buat. Tapi masa saya buat 2015, that was the first on campus, on any university campus, and definitely the first kat UM masa tu. Dan kalau saya tak silap lah, in any university campus, UM yang pertama buat benda tu. Baling-baling dalam skala besar. 4,000 orang join. 4,000 orang. Depan DTC tu penuh orang. Entah macam mana saya boleh dapat kelulusan masa tu. Maybe sebab first time buat.
kita baling-baling colour depan DTC. Siapa yang join akan ingat. Budak-budak saya pernah kena sound lah dengan pusat kebudayaan pusat kebudayaan yang jaga DTC dan jaga bangunan tepi tu. Dan peserta pula bila kena colour dan sebagainya, dia pergi toilet pula kat bangunan sebelah tu. So saya kena warning saya dengan student lah kena warning. Sebab first time buat, so semua orang tak tahu apa nak jadi dan sebagainya. So dia itulah dapat sambutan. Jadi apa yang saya nak kongsi ialah bila buat program, pastikan dia bukan biasa-biasa. Dan untuk dia tidak jadi biasa-biasa, kita kena tengok sekeliling apa bentuk yang lain sikit. Macam mana nak tahu lain? Kita selit benda yang orang tak fikir. Orang tak fikir ni okey. Saya rasa kadang-kadang benda tu senang je, tapi saya faham for some people yang bukan kreatif, tak selalu berfikir, dia akan rasa susah. Okey, saya pernah buat program larian dengan donat. Pernah tak orang buat larian dapat donat? Tak pernah kan? Tapi saya buat lah. Sebab saya suka makan donat masa tu. So saya contact company donat tu, which happens to be Krispy Kreme lah. Siapa yang tahu Krispy Kreme? Saya kenal Krispy Kreme ni masa belajar kat UK. Donat dia memang lain macam, lembut dia. So saya balik Malaysia, saya tengok ada lah brand ni kat Malaysia kan. Memang saya pergi kedai dia. So bila buat larian tu, saya fikir apa nak tema yang lain ni. Bestnya kalau boleh dapat donat free kan. Donat yang aku suka pula Krispy Kreme. Cuba aku contact dia. Saya contact lah. Lepas tu kita cakap lah ni larian pertama dengan tema donat. Kenapa donat? Donat kan tak sihat. Sebab tak sihat lah kita kaitkan dengan larian ni. Supaya image dia nampak nice. Kalori yang kita bakar sama dengan kalori yang kita makan. So tak ada masalah. So donat sebenarnya boleh dikonsum oleh sesiapa saja. Dia bukannya tak sihat. Itulah apa yang saya cakap tu sebenarnya apa yang saya cakap company tu. So bolehlah tiru kalau nak. Kita goreng je. My point is kita kena sangat excited buat the program. Nak menunjukkan dia bukan biasa-biasa. Naik Gunung Kinabalu, naik lah. Semua orang boleh naik kan. Bayar dia punya permit tu, pergi flight ke sana, buat lah. Siapa-siapa boleh pergi Gunung Kinabalu. Tapi saya cabar student saya buat kelainan. Dan student saya buat program. Ada satu tu kita bawa 2 orang pelajar daripada SMK Tenem naik gunung. Actually untuk naik Kinabalu ni for orang Sabah it's a big thing. It's a big deal. Tak semua orang mampu sebenarnya. Bukan sebab dia orang tak boleh pergi, benda tu dekat je, tapi tak mampu nak bayar permit dan sebagainya. Jadi bila kita bawa 2 budak sekolah ni, dan kita pula pilih dia pelajar tingkatan 6 yang terbaik pada sekolah tu, it's actually benda yang orang ingat rupanya. Orang ingat. Dan budak-budak yang naik tu ada seorang cikgu, dan kita bawa seorang cikgu dan 2 orang pelajar lah. So dia orang sangat-sangat hargai. Dan itulah kelainan program tu. Dan satu lagi, satu projek lain pula, dia orang tak naik Gunung Kinabalu, tapi dia orang naik gunung kedua tertinggi dekat Banjaran yang sama, Gunung Terus Madi. Dia orang buat program dengan budak sekolah dekat kaki gunung tu. Dekat kaki gunung tu ada satu perkampungan. Dia orang buat program dengan kanak-kanak dekat situ. Program simple je. Untuk kami pelajar-pelajar UM ni benda-benda yang simple lah. Belajar English, belajar fun learning sikit. Kita bagi hadiah merchandise daripada UM. Simple je. Tapi for them, it's a big thing. It's a big thing. And for our student, it's a big thing juga. Dia orang mula terfikir, daripada aku hiking saja-saja, aku pun dapat buat program dengan community. Jadi kelainan dia kat situ. Kelainan dia, janganlah fikir luar kotak sangat. Dia dekat situ je, tapi kita adjust sikit. So, itu tip yang pertama saya. Kena ada kelainan, jangan biasa-biasa. Sebab yang biasa-biasa ni selalunya orang tak akan bagi komitmen. Ada macam ni, biasa je kan. Orang takkan buat. Ada sekali tu saya buat larian teh tarik pun ada. Teh tarik run. Dan idea ni bukan idea saya seorang, ni idea student juga. Dia kata, doktor, why not kita buat tiap-tiap station tu. Station pertama dapat cawan. Station 2 dapat air panas. Station 3 dapat teh. Station last dekat DTC kita tarik ramai-ramai. Tu idea student. Nampak tak? Kelainan dia. Dan saya try dapatkan sponsor dengan student lah. Try dapatkan sponsor daripada company apa susu pekat manis masa tu. Nestle kot ke FNN, saya tak ingat. Nak dapatkan susu. Tapi tak dapat. Tak apalah. Tapi at least dapat pengalaman jumpa dengan memang bahagian marketing
kita bentang proposal kita, memang dia pun nampak betul ke kan, macam tu. Tapi kita kena kita kena confident dan kita bentang projek kita, tunjukkan yang kita betul-betul passionate, insyaAllah dia akan ambil idea tu. So first kali kena biasa-biasa, jangan biasa-biasa. Dan kedua yang saya nak kongsi ialah proposal. Okay, ramai orang buat proposal ni ketak kerja selalu diikut apa yang senior dia buat. Dan selalunya, ini bukan saya nak generalize, tapi setakat pengalaman saya selalunya proposal ni boring. Macam mana sponsor nak confident dengan program kita kalau proposal dia macam kertas kerja yang dia kena baca tiap-tiap hari, kan? Dah lah kau datang minta duit, minta kita sponsor barang, minta sponsor apa-apa semua, tapi proposal macam kerja pula untuk dia, kan? So proposal ni kena bagi dia seronok nak baca dan bagi dia ingat kita ni siapa. So tip saya, buat proposal guna PowerPoint. Guna PowerPoint, tapi janganlah guna seolah-olah macam kita nak present PowerPoint kat depan dia. PowerPoint ni software tapi guna PowerPoint, maksud saya guna feature yang banyak, letak gambar, teks dia sikit, gambar dia besar-besar macam tu, gunakan icon macam tu. Itu je. Itulah proposal anda. Kalau siapa yang betul-betul minat nak tengok macam mana saya buat proposal dengan student saya, saya boleh buat sesi lain atau saya boleh bagi saya punya PDF proposal kalau ada lah, kalau saya tak delete lagi. Menariknya kenapa saya kongsi ni ialah saya pernah pergi company, saya beritahu lah nama company ni, bukan susah pun, tak rahsia pun. House Boom. Untuk kami minta sponsor untuk program pelajar saya lah. Pelajar saya nak buat konsert. Actually bukan konsert lah, ni Friendster. Pada siapa yang tahu Friendster, program ni program macam gerai makanan, festival makanan macam tu. Siang ada games, bukan arcade games, tapi macam fun fair kind of games. Dan malamnya, tiap-tiap malam ada konsert. So kita pergi House Boom. Sebab House Boom ni dia punya vibe dia punya interest dia kat dalam benda-benda anak muda sikit macam tu. So kita nak minta dia sponsor konsert kita lah. Sampai-sampai je dia punya founder dia, kita panggil dia Encik John. Memang nickname dia pun memang John. John kata, tengok kau punya proposal macam mana. Bagusnya John ni, dia memang jenis cakap lepas. Tapi bagusnya dia komen betul-betul benda yang berguna. Dia tak buang masa. Dia cakap macam ni lah, tengok sikit proposal kau macam ni. Proposal macam kau ni boring, kata dia. Macam mana sponsor nak percaya atau nak yakin dengan program kau ni kalau ini yang kau tunjuk. So dia tunjuk pula proposal House Boom kepada sponsor dia. House Boom pun minta sponsor juga, minta sponsor lain untuk buat program dia lah. Dia tunjuk, because dia alumni UM dan kami daripada UM, so maybe sebab tu dia tunjuk. Sebab kalau orang lain datang, maybe dia tak tunjuk. Benda ni rahsia company kot, kan. So dia tunjuk, kalau buat proposal macam ni, dia tunjuk sekian. Start dengan macam ni. Apa kau nak buat? Berapa banyak kau nak? Kenapa orang tu patut bagi duit kat kau? Macam tu. Dia bagi tunjuk sikit-sikit. Dan setiap page itu memang bentuk macam slide. Perkataan tak banyak, tapi banyakkan gambar, banyakkan ikon macam tu, supaya orang baca tu boleh ingat dan faham. Minta sponsor ni bukan macam nak minta kerja. Minta sponsor ni ialah supaya dia ingat kat kita dan dia confident dengan apa yang kita nak buat. Kita boleh deliver apa yang kita janji. Itu je. Dan bagi dia excited sikit. Dan buat sponsor ni cerita dia panjang sebenarnya, tapi saya rasa tak sempat saya nak bagi sini sebab saya pernah bagi satu talk, satu ceramah sebelum ni untuk budak-budak. Memang ambil masa sejam 2 jam nak cerita pasal sponsor saja. Tapi tak apalah, saya kongsi satu benda yang orang salah faham pasal sponsor ni. First kali sebelum minta duit dengan orang ni, inilah tip saya. Tip nak minta sponsor, tapi saya suruh fikir sebelum minta sponsor, kan. Dr. Adik yang pandai tu. So tip dia ialah, tengok balik kita nak apa sebenarnya. Nak apa? Minta duit dengan orang nak buat apa sebenarnya.
Kenapa saya cakap benda ni? Sebab banyak program atau projek pelajar ni kadang-kadang bila cakap about sponsor kan, berapa banyak sponsor awak nak? Tajaan awak nak? Sebanyak mungkin lah Dr. Adik. Yelah, sebanyak mungkin tu berapa? Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Dia pun tak tahu banyak mungkin tu banyak mana. Kan, pada dia, kalau dapat banyak duit tu benda yang bagus. Sebanyak mungkin. Sebab dia nak banyak duit. Dengan banyak duit boleh beli macam-macam. Kan? Itu konsep dia. Tajaan ni adalah untuk membantu kita melaksana program. Kan? Program tu kalau kita faham, tak semua benda pakai duit. Itu yang bila saya mula-mula cakap macam tu, orang tak faham. Tapi saya bagi contoh lah, senang. Program dengan sekolah. Katalah kita nak pergi sekolah dekat sekolah selama yang paling dekat dengan UM ni, ASIS ni, tak jauh dekat ni. Kita nak buat program 3 hari 2 malam. Betul. Kita nak buat apa? Kita nak buat program motivasi, group work, ada ceramah sikit, ada game sikit, ada pertandingan sikit. Okay, fine. Apa yang kita perlu? Oh, kita perlukan transport pergi sana, doktor. Transport berapa banyak? Satu bas je dia. Okay, satu bas. Satu bas berapa ringgit? Oh, satu bas depend lah, doktor. Kalau tengok ni. Okay, kalau waktu kerja awak boleh apply bas UM. Tak kena? Betul juga. Lepas tu awak nak duit untuk apa? Ajak betul, ajak. Jadi macam tu. So, bila buat program, jangan start dengan fikir kita nak duit banyak. Dan tak tahu berapa banyak pun kita nak. Okay? Yang lebih penting ialah kita jelas dengan apa yang kita nak buat. Nak buat. Tajaan tu datang sebab nak membantu, memudahkan kita buat apa pun kita nak buat tu lah. Betul? Nak buat t-shirt. T-shirt pakai duit. Itu je saya nak cakap. So, kalau setakat nak buat t-shirt, tak perlulah buat cari tajaan sebanyak mungkin tu. Selai t-shirt paling-paling baru RM20 kan. So, once cari RM20 pun dah lepas dah duit t-shirt. Betul tak? So, tak payahlah pening-pening sangat pasal tajaan ni. Pada saya banyak student atau banyak organizer program ni jadi pening sebab dia ingat semua benda pakai duit. Itu jadi masalah. Padahal masa yang sama untuk dirisau tu, boleh dirisau untuk macam mana nak jadikan program ni lebih menarik, lebih impactful, lebih bermakna kepada peserta. Itu lebih penting sebenarnya. Betul tak? Cuba fikir balik. Again, saya tak nak ambil masa banyak sangat. Kalau ada siapa yang nak bincang dengan saya mengenai pelaksanaan program dan sebagainya, boleh jumpa, tak ada masalah. Nak bawa brand masuk dalam pun saya boleh kongsi, tak ada masalah. Saya kalau ikut track record, saya berjaya bawa masuk he and she. Nampak kecil je lah kan, tapi tu yang berjaya. Yang tak berjaya, tak berjaya macam-macam. Saya pernah fikir nak bawa masuk CC minyak, Starbucks, McDonald's, macam-macam. Apa baru ni, Family Mart, semua benda dia nak bawa. Tak ada masalah, boleh je. Tapi komponen atau stakeholders yang betul kita kena jumpa. Selagi tak jumpa, payah. Nak bawa McDonald's masuk UM kan susah. Tapi ada benda lain yang lebih susah daripada bawa masuk tu. Tu yang tak masuk-masuk tu. Pada siapa yang nak tahu betul-betul, nak tahu, tapi bukan sebab nak gosip. Siapa yang tak luluskan ni? Saya tak minat nak bincang benda-benda macam tu. Kalau minat betul-betul nak sama-sama dengan saya, nak bawa masuk brand-brand ni, bawa masuk UM, boleh bincang. Saya boleh kongsi apa masalah dia dan sebagainya. Tak ada masalah. Tapi kalau nak tahu gosip, nak tahu siapa yang ni, betul ke si Fulan yang tak luluskan? Betul ke doktor? Betul ke doktor? Tu saya tak minat nak bincang. Sorry. Tak minat. For me, biar kita sama-sama menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Siapa ni? Alamak. Akak ni kawan lama, Adibah Farliana. Dia ajak minum kopi pula. Boleh, tak ada hal. Kat mana dah dia sekarang Hati Hamdan, dia baru combo semalam 12 bulan kan. Tahniah Hati. Hati ni menarik. Dia combo semalam, tapi sekarang dia tengah buat master. So kalau dia siap cepat, tahun depan dia combo lagi. Tahun ni ke tahun depan? Hantarlah Hati. All the best Hati Okay, yang lain-lain tu, thank you. I think a lot of you actually know me from somewhere else, sebagai pengetua dan sebagainya. So kalau any one of you still berminat nak buat program dan sebagainya,
I think a lot of you ada pengalaman yang lebih baik pada saya pun. Tapi kalau nak tip-tip pada saya, kita boleh minum kopi dan kita boleh bincang lagi macam mana buat program dan sebagainya. Tak ada masalah. Ada lagi satu benda saya nak kongsi tapi takut dah lewat sangat, tak apalah. Saya pun nak cek jadual esok saya ada kelas ke tidak kan. Silap ada kelas. Okey, sebelum saya akhiri malam ni, tips sihat saya untuk pemakanan ialah minggu lepas saya ada mention tak ada istilah makanan jahat, makanan baik so saya harap tu dah sikit menenangkan anda semua. Tapi bila saya cakap mana baik, mana jahat, mana tak baik tu bukanlah maksudnya boleh makan ikut suka. Itu yang masalah dia. Gaya kita yang susah tu, yang masalah tu. Okey. Dan saya nak tambah sikit lagi. Doktor, kalau kita lebih makan, kita gemuk kan? Maknanya kalori kita makan tu terlebih kan? Dia tahu kalori pula tu kan? Bagus. Kenapa kalau kita tak boleh kurus kalau kita puasa ke doktor? Tak pun kita tak makan terus lah, boleh tak doktor? Kan makan roti 2 keping je, boleh tak doktor? Kurus cepat kot. Tak ada kalori kot. Okey. Satu, sebelum saya jawab, saya nak cakap orang pernah buat macam tu dan saya kenal orang tu dan orang tu ada masalah kesihatan sampai sekarang. Pernah dengar gastrik? Gastrik ni yang main-main asid gastrik dalam perut kita ni sangat kuat. Siapa belajar sains tahulah asid ni macam mana kuat dia ni. Dan pada siapa yang belajar sains juga maybe pernah dengar asid hidroklorik. Asid antara asid yang paling kuat sekali. Asid dalam perut kita sekuat asid hidroklorik. pH dia sekuat itu. Sangat kuat. So bila kita tak makan dan asid tu keluar, asid tu boleh menghakis kita punya lining sistem pemakanan kita. Boleh jadi gastrik, boleh jadi luka. Luka kat luar kita boleh nampak, kita boleh ubat. Luka kat dalam macam mana? Luka dalam hati. Luka dalam hati pula, tu cerita lain lah. Tu boleh jumpa hati sebab dia geng-geng counselling. Luka dalam hati, siapa yang tahu? So luka dalam perut lagi teruk. So jangan okay, kalau kita dah faham sikit pasal kalori terlebih makan, simpan dalam badan, kita jadi gemuk. Saya sangat berharap janganlah pula pemahaman kita, tak makan tak ada kalori kurus lah. Bukan macam tu sebab badan kita ni sistem biologi yang sangat kompleks. Dia bukan macam main plasticine, gemuk sikit, buncit sikit kita tarik jadi kurus, bukan macam tu. So bila nak sihat, nak hilang berat badan atau nak kurus, whatever you define by kurus, jawapannya bukan dengan tidak makan. Sebab tu kalau kita puasa pun tak ada siapa yang kurus lepas puasa. Betul tak? So jawapan dia untuk kurang berat badan dengan pemakanan adalah mengambil kurang sikit-sikit. Kurang sikit-sikit. Sikit banyak mana? Okey. Ini yang tak ada jawapan yang tepat untuk semua orang. Sebab badan kita lain-lain. Dan tindak balas kita terhadap makanan tu lain-lain. Tapi saya sangat galakkan kita try sikit-sikit. Try kurangkan nasi. Tip yang paling mudah ialah try kurangkan karbohidrat. Karbohidrat ni nasi, roti. Terutamanya yang highly processed foods. Faham tak highly processed food ni yang mana? Tanya payah pula kan. Biskut-biskut, roti putih, white bread. Biskut, faham biskut? Lotus biskut kau yang kau suka sangat tu. Tu buang, kuih raya semua buang, kipik-kipik. Tu semua highly processed. Buang. Hai Dr. Adik, long time no see. Siapa ni? Who are you? Who is Natasha Au? Username dia tukar. Saya tak tahu siapa. I don't know you. Who are you? Tasha. Anyway, bukan dengan tak makan, okay? So, try test mana yang sesuai dengan kita. Macam saya, isteri saya memang tahulah. Saya kalau lambat makan sikit, saya masuk angin. Kan? Pening lah benda kan. First day puasa saya memang pening. Janganlah kacau saya first day puasa kan. Mesti grumpy sebab pening kan, masuk angin. So, test kat mana benda yang kita boleh kurang. Tapi saya sangat suggestkan benda yang karbohidrat lah, atau highly processed. Kurangkan tu dulu. And then banyakkan minum air kosong dulu. Cuba yang tu. Okey tak? Kalau okey baru kita boleh adjust benda-benda lain. Dua benda lah saya nak bagi tip. Kurangkan yang karbohidrat. Tapi jangan kurang terus. Jangan terus cakap, Dr. Adik cakap kurang karbohidrat. Tak nak makan nasi lah. Kan? Tak nak makan nasi, kau bantai ganti makan dengan mi. Kan? Makan Maggi.
Makan Maggi lepas 1 jam lapar balik. Kau melantak Maggi lagi 1 bungkus. Dok tadi cakap nasi tak elok. Makan mi lah. Makan mi. Tiap-tiap sejam lapar balik makan mi lagi. Makan mi lagi. Lama-lama makin gemuk. Apa dok tadi saya tak makan nasi lah. Makin gemuk lah. Tak percaya lah. Tak nak lah tengok live lagi sembang kopi ni. Menipu lah. Dia dengar tak habis ni. Itu masalah dia. So, try dengan test. Mana yang sesuai dengan badan kita. Sebab kita tahu, setiap hari kita makan banyak mana kan. So, kita kurangkan tu sikit. Bila dah kurang tu, betul lah tu. Stay dengan benda tu. Dan tengok kesan dia pada badan kita. Ada kurang tak? Kalau ada kurang, maknanya betul lah tu. Kurangkan sikit lagi. Sampai ke tahap, jangan habis terus. Tapi sampai tahap kita okey dengan benda tu. Sebab badan kita akan adapt. Badan kita akan adapt. Kurang. Nanti badan kita akan kurang juga. Tapi dia akan sampai satu tahap, dia akan stay. Sebab dah tak boleh dah guna taktik tu. Guna taktik lain pula. Maybe kena exercise lebih pula. Exercise lebih ni saya masuk topik lain lah. Cerita exercise ni takkan habis lah. Kan? Dan saya menjadi bukti yang satu jenis exercise takkan menguruskan anda. Saya akan cerita benda tu. Ini memang pengalaman saya sendiri buat eksperimen sepanjang setahun. Tahun lepas saya lari 2021 km. Tak kurus pun. Tapi lah dapat benda lain. Tapi tak dapat kurus lah. Dapat benda lain. So itu saja daripada saya. Dah 9.45. Sekarang saya record dan upload dekat Instagram. Excuse me. Tapi saya plan nak upload dekat YouTube juga. So pada subscriber yang rajin, bolehlah subscribe channel saya. Tapi saya tak upload terus. Saya upload bila saya free lah. Tengok mood kan. Tapi lebih penting benda tu, I hope you can subscribe to channel UM Research. UM Research yang betul. Dia ada dua. For some reason I don't know why dia ada dua channel. Subscribe yang betul, UM Research yang saya manage lah. Okay, itu saja daripada saya. All the best untuk minggu depan. Bermula dengan esok hari Isnin. Ceriakan diri anda, positifkan diri anda, dan jadilah cahaya kegembiraan dalam di mana-mana saja anda berada. Dalam keluarga, dalam pejabat, dalam kelas, mana-mana saja anda berada. Dalam bas, dalam LRT, dalam Grab, whatever. Tapi kalau duduk dalam Grab, saya suka duduk diam-diam. Kalau driver tu tak bercakap dengan saya bagi 5 star. Teruk tak? Tak teruk kan? Tak, saya kalau boleh, saya duduk dalam Grab, saya nak fikir fikiran saya lah. Saya bukan sombong, tapi saya rasa kalau orang tu tak banyak cakap dengan saya, dengan fokus kat jalan, saya rasa lebih bagus lah macam tu. Tak tahu lah tu perangai saya lah. But anyway, have a good night, sleep. Make sure you dapat 7 jam tidur, try. Kalau tak pernah tidur 7 jam satu malam, try. You will be surprised at the effect it has on your body. 7 jam walaupun dah dewasa macam mana pun, walaupun macam mana banyak kerja sekalipun, try tidur 7 jam sehari. Minum air seperlunya kita lah. Jangan sebanyak mungkin. Saya tak suka guna perkataan sebanyak mungkin sebab definisi dia sangat kabur dan ramai orang tak faham tentang sebanyak mungkin. Seperlunya minum adalah air kosong. Kalau kat rumah kita minum air kosong, kenapa kalau pergi kedai kita kena minum air manis? Saya pun tak tahu kenapa. Tapi tu jawapannya ada pada diri anda sendiri. So, all the best. Stay safe, stay healthy. And be the change that you want to see. Be the change that you want to see. Thank you. Assalamualaikum dan selamat malam. Tiap kali aku tak tahu tekannya mana. Ni kot.